Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran TV dan radio. Rundingan damai di selatan Thailand akan diteruskan meskipun kerajaan bertukar. Ini demi memastikan keamanan dan menyelesaikan konflik yang berlanjutan selama 2 dekad. Demikian nyatakan Ketua Panel Dialog Keamanan Wilayah Sempadan Selatan Thailand, Jeneral Wan Lop Ruksanoh. Kata beliau, penting untuk mengekalkan momentum rundingan damai ketika peralihan politik negara. Pasukannya sedang mempercepatkan penyelarasan dengan semua pihak berkaitan. 33 orang awam di Pakistan dibicarakan di Mahkamah Tentera kerana didakwa terlibat dalam protes ganas pada 9 Mei lalu. Menurut Menteri Dalam Negeri Rana Sanaullah, seramai 3,946 orang ditahan bawah Akta Anti Keganasan, manakala 5,536 bawah undang-undang lain. Sebelum ini, bekas Perdana Menteri Imran Khan mendakwa lebih 10,000 pekerja dan penyokong partinya telah ditahan oleh kerajaan di seluruh negara. 2 pengawal sempadan Iran dan seorang pejuang Taliban terbunuh selepas tembakan berlaku berhampiran pos sempadan Iran-Afghanistan. Polis Iran mengesahkan kejadian itu tanpa memberikan butiran mangsa. Insiden berlaku di tengah-tengah ketegangan antara kedua-dua negara berhubung hak air. Pintu kawalan sempadan automatik Britain kembali beroperasi seperti biasa. Ini selepas berlaku kerosakan sistem maklumat di lapangan terbang Heathrow dan Gatwick. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Dalam Negeri menerusi Twitter. Jumaat lepas berpuluh penerbangan yang dijadual berlepas dari Heathrow dibatalkan berikutan masalah tersebut, termasuk penerbangan yang dijadual mendarat di lapangan terbang di London itu. Sebuah kapal dikendalikan Badan Amal Doctors Without Borders (MSF) menyelamatkan hampir 600 pendatang yang berlayar dengan bot sesak di perairan Pulau Sicily. Menurut MSF, mereka yang diselamatkan termasuk wanita dan kanak-kanak. Pendatang itu akan diturunkan di Pelabuhan Selatan Bari seperti yang diarah pihak berkuasa Itali. Data Kementerian Dalam Negeri merekodkan lebih 47,000 pendatang di negara berkenaan setakat tahun ini. Jumlah itu meningkat berbanding sekitar 18,000 orang dalam tempoh sama tahun lepas. Di Belanda, lebih 1,500 orang ditahan semasa protes kumpulan iklim di The Hague. 40 daripadanya akan didakwa atas tuduhan vandalisme. Menurut polis, aktivis menghalang jalan utama di tengah bandar sebagai bantahan terhadap subsidi bahan api fosil. Meriam air digunakan untuk menyuraikan mereka. Gubernur Arizona Katie Hobbs mendakwa bekas gubernur negeri itu menyalahguna data pelan penyelamat Amerika bernilai $50 juta. Bekas gubernur dari Parti Republikan, Doug Ducey, sebelum ini memperuntuk dana tersebut untuk program akaun biasiswa pemerkasaan. Dana itu sepatutnya dibayar kepada tadika awam, namun ia tidak sampai kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Hobbs berkata perbuatan Ducey itu jelas mengabaikan pelajar sekolah awam. Beralih kepada bola sepak, penyerang prolifik Erling Haaland muncul individu pertama memenangi anugerah pemain terbaik Liga Perdana Inggeris dan pemain muda terbaik pada musim yang sama. Pemain berusia 22 tahun itu hanya memerlukan 35 penampilan untuk mencipta rekod baharu Liga Perdana dengan 36 gol untuk membantu Manchester City mengekalkan kejuaraan. Haaland yang turut dinobatkan sebagai pemain terbaik penulis bola sepak tahun ini telah menjaringkan 52 gol dalam semua pertandingan ketika City menghampiri treble. Sementara itu, Luton Town naik division ke Liga Perdana selepas menewaskan Coventry menerusi penentuan penalti dalam perlawanan akhir play-off Liga Kejuaraan di Wembley. The Hatters memperoleh promosi keempat dalam 10 musim menerusi penentuan sepakan penalti yang dimenangi 6-5. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama selepas tamat masa tambahan. Kali terakhir Luton bersaing dalam Liga Utama adalah 31 tahun dulu.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.